A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS. Ayat 58. Ayat 58 sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. 55. Ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maksudnya daripada selain daripadanya, iaitu selain daripada Allah, maka rancanglah kesemua kamu terhadap aku, kemudian jangan kamu tangguhkan. Pengajarannya, semakin manusia kenal Allah, semakin manusia kenal Allah, dan semakin manusia bertawakal kepadanya sahaja, semakin manusia itu menjadi kuat dan berani. Khususnya apabila berhadapan dengan musuh. Yang kedua, apa sahaja perancangan jahat daripada musuh, tidak sedikit pun boleh memudaratkan orang yang beriman. Kerana kekuatan yang sebenar adalah hanya daripada Allah. Dan Allah akan sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. Maksudnya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu.
Tidak ada satu pun makhluk yang melata melainkan dia, iaitu Allah, menguasainya. Sesungguhnya dia adalah penciptaku yang sentiasa menunjuk kepada ke jalan yang lurus. Pengejarannya wajib ke atas setiap orang yang beriman, wajib ke atas setiap orang yang beriman berserah dirinya hanya kepada Allah. Kerana dia sahaja Tuhan yang berhak disembah, yang hidup dan tidak akan mati. Yang kedua, sesiapa yang berserah hanya kepada Allah, maka sudah pasti Allah sudah mencukupi baginya. Maka sudah pasti Allah mencukupi baginya. Yang ketiga, semua makhluk di atas muka bumi adalah lemah dan sentiasa di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib ke atas setiap orang yang beriman tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Okey, ayat 57. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Maksudnya, maka sekiranya kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu apa yang aku telah diutuskan dengannya kepada kamu. Dan dia, iaitu Allah, akan menggantikan, Tuhanku akan menggantikan kaum selain daripada kamu, dan kamu sedikit pun tidak boleh memudaratkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha menjaga atas setiap sesuatu. Pengajarannya pertama, kewajipan para Nabi dan Rasul dan orang yang berilmu hanyalah menyampaikan apa yang
diperintah oleh Allah dan Rasulnya sahaja. Yarhamkallah. Yang kedua, semua manusia wajib menyampaikan wahyu daripada Allah tanpa ditokok tambah. Kerana syariat Islam telah lengkap. Yang ketiga, Allah sedikit pun tidak berhajat kepada keimanan dan kesalehan manusia. Manakala kekufuran dan kesyirikan manusia sedikit pun tidak mengurangkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Yang keempat, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh manusia melainkan semuanya dicatat dan dijaga dan akan diberi balasan oleh Allah di akhirat. Maka berlombalah untuk buat apa saja kebaikan walaupun sebesar zarrah, dan tinggallah segala kejahatan walaupun sebesar zarrah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 58 kaitan dengan ayat lepas. Ayat 58 adalah merupakan sunnatullah kepada sesiapa sahaja yang kufur dan ingkar perintah Allah dan menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku daripada dulu dan tidak akan berubah sampai bila-bila, iaitu mereka akan diturunkan azab oleh Allah. Jadi ayat 58 adalah akibat kekufuran kaum Nabi Hud AS, iaitu kaum Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma dan lama tatkala ataupun manakala Ja'a telah datang
amruna, perintah kami, urusan kami, ataupun hukuman kami. Bila datang perintah kami ataupun hukuman kami, maka ada yang selamat dan ada yang binasa. Dan Allah sebut yang selamat, najjayna, kami telah selamatkan Hud, Nabi Hud alaihissalam. Dan Allah tak kata Nabi Hud, kami selamatkan Hud dan kaumnya. Sebab Allah selamatkan manusia bukan sebab kaum, bukan sebab bangsa, tetapi sebab sifat dia amanu, dan orang-orang yang mereka itu beriman ma'ahu. Okey, kenapa Allah tambah perkataan ma'ahu? Kami selamatkan Hud alaihissalam dan orang beriman. Ada satu lagi, ma'ahu. Kalau tak ada ma'ahu macam okey kan? Kami selamatkan Nabi Hud dan orang beriman. Jadi apa maksud ma'ahu tu? Ittiba'. Kalau beriman saja, mungkin beriman kepada orang lain. Yang selamat ialah yang beriman dengan Rasul. Kalau beriman dengan guru dia, kumpulan dia, puak dia, tak selamat. Sebab tu dalam ayat apa ni Allah kata? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah. Okey, ayat ni Allah kata, adakah patut kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang pada kamu belum datang kepada kamu apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Apa dia yang menimpa orang terdahulu sehingga melayakkan mereka menjadi ahli syurga? Pertama, massathumul ba'sa, mereka ditimpa al-ba'sa. Al-ba'sa ni kefakiran. Yang kedua, ad-dharra'. Ad-dharra' ialah musibah pada fizikal. Yang ketiga, wazulzilu, dan mereka apa dia zulzilu? Zilzal, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncang. Tapi orang beriman ada juga yang digoncang, iaitu perasaannya. Jadi ada bentuk 3 ujian. Satu, baksa, kemiskinan. Yang kedua, ad-dharra', penyakit, musibah pada fizikal. Yang ketiga, perasaan, emosi. Sampai tahap apa dia? Sampai kemuncaknya sehingga Rasul dan orang beriman dan orang yang bersama Rasul. Ada tak perkataan ma'ahu? Wallazina amanu. Wallazina amanu ma'ahu. Sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata apa? Mata nasrullah. Maksud apa ni? Ucapan pertanyaan bila pertolongan Allah, apa yang diucap oleh Rasul itu juga sama diucap oleh orang beriman. Tak ada beza. Sebab Rasul adalah ikutan mereka. Boleh faham? Jadi syarat nak selamat ialah bukan setakat beriman, tapi beriman sama seperti iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Kemudian okey, di sini Allah kata tatkala datang perintah kami, balasan kami. Allah tak sebut apa bentuk balasan, apa bentuk azab. Sebab itulah Al-Quran tak boleh dipilih-pilih ayat untuk ditadabbur. Kenapa? Kena tadabbur semua sekali. Dalam ayat ini Allah tak sebut apa bentuk azab yang Allah timpa pada kaum Ad. Tapi Allah sebut dalam surah-surah yang lain. Pertama buka surah Fussilat ayat 16. Surah Fussilat ayat 16. Okey. Sebelum ayat 16, ayat 15 kan kita pernah tadabbur. Iaitu Allah bagi tahu bagaimana kaum Ad sombong. Sombong sebab apa? Apa punca kaum Ad ni sombong? Antara puncanya, mereka kuat. Dia tanya soalan, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah jawab apa? Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan. Kamu tak fikir ke kalau kamu kuat, yang cipta kamu lagi kuat? Lepas tu ayat ni, kamu berbangga dengan kekuatan fizikal kamu kan? Maka tapi sebab kamu sombong, fa arsalna alaihim, kami utuskan ke atas mereka rihan, angin. Fizikal kuat, tapi bila Allah nak hancur, Allah hantar apa? Tak ada meriang ke, jet pejuang ke, tak ada. Angin, tapi angin tu sifatnya sarsaran, yang sangat kencang. Fi ayamin nahisat, pada hari yang berturut-turut. Berapa hari? Tengok ayat ni Allah sebut pada hari-hari berturut-turut. Allah tak sebut berapa hari, tapi Allah sebut berapa hari dalam ayat lain. Kan? Pada hari berturut-turut, nanti kita tengok dalam ayat lain berapa hari. Untuk apa ni? Linuziqahum, untuk kami rasakan kepada mereka azabul khizyi, azab yang menghina. Kat dunia mereka dah ditimpa azab yang hina fil hayatid dunia. Wala azabul akhirah, dan pastilah azab akhirat akhza, lagi hina. Khizyu hina, akhza apa maksud? Azab yang paling hina ataupun lebih hina. Apa maksud dia? Dibakar dalam api lah. Ada lagi azab yang lebih hina daripada manusia dibakar dalam api macam sampah. Ada? Tak ada. Wahum la yunsurun, dan di akhirat besok mereka tidak boleh ditolong. Menjeritlah sekuat mana, tak ada siapa yang akan menolong. Okey, kita tengok berapa hari ini Allah azab mereka dengan angin. Cuba buka surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Ada terjemahan lah. Hafal tak nampak kan? Tak nampak kan? Kalau nampak pun buat tak nampak. Hilang terus lah. Okey, terjemah. Wa amma, dan adapun Ad, kaum Ad, fa'uhliku, maka mereka telah binasakan. Mereka dibinasakan. Birihin, dengan angin. Sebab itulah angin ni jangan ada orang dia kutuk angin, dia cela angin. Mungkin kita taklah sebab angin di Malaysia okey kan. Tapi ada setengah tempat tu angin kencang sangat sampai dia kata celaka angin. Nabi sebut dalam satu hadis, la tasubbu ar-rih,
Jangan kamu kutuk, kamu cela angin. Kenapa? Fa innaha jundullah. Angin itu sebenar tentera Allah. Tengok dengan angin Allah binasakan kaum Ad. Fa innaha jundullah. Angin adalah tentera Allah. Birihin sarsarin. Kaum Ad telah dibinasa dengan angin yang sangat kuat, atiyah, yang melampau. Kemudian sakharaha, Allah gerakkan angin alaihim, ke atas kaum itu, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Berapa hari, berapa malam? Siapa yang suka musafir lah, tahu kan berapa hari, berapa malam? Berapa hari? Sab'a 7 layalin malam. Layalin jamak kepada laylah. Samaniyah 8 ayam. Ayam hari. Ayam jamak. Mufradnya yaum. Maliki yaumiddin. Jadi Allah hantar angin yang sangat kuat selama 8 hari 7 malam berturut-turut. Bukan 2 hari lepas tu cuti, rehat, tak. 8 hari 7 malam berturut-turut. Husuman berturut-turut. Lepas tu apa berlaku? Angin tu ambil. Ada sedut kaum Ad, bawa kat langit. Kemudian dia pusing di udara selama 1 minggu, 8 hari 7 malam. Berpusing di udara. Fatara, kemudian Allah kata fatara, lepas tu setelah Allah pusing di udara 8 hari 7 malam, Allah hempak ke bumi. Macam mana rupa dia? Fatara al-qaumah, engkau melihat kaum itu, fiha padanya sar'a. Sar'a mana? Mati bergelimpangan. Ka'annahum, seolah mereka a'jazu nakhlin, batang kurma yang kosong. Iaitu batang kurma yang kepalanya telah terputus. Pernah tengok batang kurma? Batang, tapi kepala tak ada. Jadi Allah ambil kaum Ad dengan angin, pusing di udara 8 hari 7 malam. Kemudian hari ke-8 Allah hempap patah leher. Semua patah leher. Itu dia panggil azabul khizi, azab yang hina. Kalau pusing 1 hari pun kan, tak payahlah dah 8 hari. 1 jam je kan. Peninglah kita. Kita naik apa? Roller coaster kan. Berapa hari? Itu dah menjerit satu kampung dengar kan. Kemudian Allah kata apa? Fahal tara, maka kamu tengok tak lepas Allah hempak tu, kamu lihat tak mimbaqiyah, kesan-kesan kaum Ad yang masih ada ataupun hidup? Tidak ada satu pun, semua mati yang kufur. Okey. Ini hasil. Allah bagi tawaran pada dia apa? Melalui Nabi Hud. Tawarannya apa? Minta ampun. Bila kamu minta ampun dan bertaubat kepada Allah, Allah bagi apa? Yursilis samaa alaikum. Allah turunkan hujan yang lebat. Allah bagi nikmat yang banyak. Yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah bagi kekuatan. Tapi dia tolak, akhirnya Allah bagi apa? Allah bagi angin yang menghina mereka. Okey, adakah hancur semua sekali ataupun orang semua hancurlah? Yang lain hancur tak? Rumah kaum Ad hancur ke tak? Mana tahu? Ada dalil? Siapa tahu? Rumah hancur ke tak? Kalau ikut logik, angin kuat, rumah pun hancur kan? Jadi soalan saya, rumah hancur ke tak? Hancur. Ada jawapan lain?
Mana yang tak jawab, baca Quran tak faham. Yang jawab salah pun tak faham. Okey, kita tengok jawapan dia. Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Ahqaf. Ayat 24 hingga 26. Okey. Falamma, maka tatkala ra'auhu, kaum Ad bila nampak macam nak turun hujan kan, sebenarnya itu permulaan Allah nak turunkan angin yang kencang. Tapi apa yang dikata oleh kaum Ad, falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihat angin itu ridan, datang mustaqbila, menuju audiyatihim, lembah-lembah mereka. Maka apa kata mereka? Qalu, kaum Ad kata, haza aridun mumtiruna, ini awan nak turunkan hujan, bukan azab. Dalam tafsir Nabi Hud berkata, bukan, ini bukan awan, inilah azab yang kamu minta disegerakan. Sekarang Allah nak segerakan. Sebab dia orang ni tak terfikir. Bal huwa masta'jaltum bihi, bahkan dia adalah apa yang kamu istajaltum, yang kamu minta segera, iaitu azab, bukan hujan, iaitu rihun, angin, tetapi fiha, dalamnya azabun alim. Okey, kemudian tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan kulla syai'in, setiap sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya, bukan sebab kelebihan Nabi Hud ataupun orang beriman. Fa asbahu, maka jadilah mereka la yura, tidak dilihat, illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka. Jadi rumah mereka ada tak? Ada. Kebetulan betul kan? Masakin jamak. Kalau satu apa dia? Maskan. Maskanun. Kalau jamak, masakin. Dia panggil apa ni? Ada sekarang dalam peperangan, ada senjata kalau digunakan dia menghancurkan bangunan dan mematikan orang. Tapi ada jenis senjata yang hanya mematikan orang, bangunan tak terjejas. Ada kan? Senjata apa tu? Biologi. Kan? Dah ada lama dah, zaman kaum Ad. Dia kutip orang je, bangunan tak. Ada riwayat mengatakan angin tu cari orang dalam rumah tu, bawa keluar. Rumah tak terjelas. Kehebatan Allah. Sebab tu Allah kata, rumah tu. Kazalika, begitulah najzi al-qawma al-mujrimin. Begitulah kami balas kaum yang bila Allah turunkan azab ataupun Allah balas, Allah tak sebut nama kaum, tapi Allah sebut sifat. Apa dia? Maknanya Allah nak bagi tahu kenapa mereka diazab, sebab mereka mujrim. Jadi bukan Allah zalim. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu siapa yang bersifat mujrimin, hukumannya sama. Kalau tak kena kat dunia, pasti kena di akhirat. Hukumnya sama. Dan supaya yang ketiga, kalau kita nak elakkan daripada diazab seperti ini, jangan jadi mujrim. Jangan jadi orang yang kufur, syirik dan buat dosa. Okey. Kita balik pada ayat kita. Wallazina amanu ma'ahu, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan apa? Birahmatin, dengan rahmat.
minna. Sini ada pengajaran. Allah kata, kami selamatkan Hud dan orang beriman dengan rahmat. Pengajarannya apa? Kalau saya tanya, adakah Nabi Hud diselamatkan sebab dia buat kerja dakwah? Tak. Adakah Allah selamatkan kaum yang beriman ni sebab mereka solat, mereka puasa? Jawapannya, tak. Habis Allah selamatkan dengan sebab apa? Sebab rahmat Allah. Tapi ada tak ayat Quran yang Allah beritahu manusia dibalas syurga bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan kamu. Itu dengan sebab amalan. Yang ni Allah selamat dengan sebab rahmat. Okey, cuba kita tengok hadis. Okey. Hadis sahih. Oh, dia ada yang ke depan, duduk di belakang. Dia an Abi Hurairah. Sepatut duduk sini kan? Kan? Dia ke sana dah. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, semua umatku. Oh, bukan, hadis lain ni. Hadis ni lepas ni. Ada satu lagi. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha. Daripada siapa ni? Aisyah. Aisyah ni lelaki ke perempuan? Perempuan kan? Mana kita dapat tahu ilmu daripada hadis ni daripada seorang perempuan. Pengajarannya apa? Pertama, perempuan boleh mengajar, betul? Kalau perempuan tak dibenarkan mengajar ataupun menyampaikan ilmu, kita tak akan dapat hadis ni. Cuma kena jaga batas-batas kan. Dan masa Aisyah bercakap tentang hadis ni, ada dia bercakap kepada semua perempuan sahaja? Tak, ada sahabat lelaki. Jadi jangan terlalu warak. Satu. Yang kedua, kadang-kadang perempuan ni penyebar ilmu yang hebat. Kita tahu tak, isteri Rasulullah ni ramai. Tapi dalam ramai-ramai itu, yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi ialah Aisyah radhiyallahu anha. Berapa hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha? Berapa? Kalau Abu Hurairah 4,000, 5,000 lebih. Yang paling banyak sekali Abu Hurairah. Yang miskin, yang tak kaya, tapi bila meriwayat hadis dia paling banyak. Aisyah ni lebih kurang 2010 hadis. 2010 hadis. Jadi tengok berapa ramai umat Islam, lelaki ke perempuan, dapat ilmu hasil daripada seorang wanita. Jadi wanita ni jangan duduk jalan je. Ataupun duduk kat rumah je kan. Siram bunga je. Jadilah wanita yang hebat. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, baginda berkata, saddidu. Apa makna saddidu? Saddidu mana daripada tasdid, iaitu as-sawab. As-sawab ni makna buat yang betul, cakap yang betul. Sama ada perkataan ataupun perbuatan, pastikan dia sawab, betul. Itu makna saddidu. Ada juga ulama menghuraikan saddidu makna pastikan dia adalah sederhana, jangan melampau dan jangan cuai. Sederhana. Okey, waqaribu, dan
Wa qaribu apa dia? Wa qaribu daripada qarib, dekatkan. Dekat dengan apa ni? Dekat dengan yang betul. Kalau tak boleh betul 100%, buat yang paling dekat dengan yang betul. Dari segi keadilan, dari segi istiqamah. Kemudian bila kamu dah buat yang betul dan kamu usaha untuk buat yang betul dan kamu istiqamah, wa abshiru. Nabi kata, bergembiralah. Mana kamu layak bergembira bila? Satu, buat benda yang betul. Yang kedua, bila istiqamah. Kemudian Nabi beritahu, fa innahu, maka sesungguhnya la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Sesungguhnya amalan seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang ke syurga. Amalan seseorang tidak akan memasukkan orang itu ke syurga. Maka sahabat pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau pun sama, iaitu amalan engkau pun tidak memasukkan engkau ke syurga. Nabi kata, wala ana, ya, walaupun aku. Bila Nabi kata amalan dia pun tak melayakkannya masuk syurga, makna apa tu? Satu, menunjukkan Nabi ni sangat tawaduk, merendah diri. Padahal amalan yang paling hebat siapa? Nabi lah. Malam bertahajud sampai bengkak kaki, siang berdakwah, berjihad sampai umur 63, kan? Amalan paling hebat, semua kerana Allah, untuk Allah. Tapi Nabi kata, hebat mana amalan aku tak menjadikan aku masuk syurga. Pengajaran untuk kita apa dia? Apa dia? Jangan bangga dengan amalan. Pergi umrah sekali dah bangga, kan? Saya tiap-tiap tahun pergi umrah. Nabi pun tak berbangga. Jadi budaya kita, kan? Bila solat malam, bila buat umrah, bila buat haji, bila sedekah, bila bagi bantuan, suka cerita pada orang. Bila cerita tu ada tak unsur berbangga? Ada. Soalan dia, apa yang kamu nak bangga? Apa dia? Nabi pun tak berbangga. Bahkan Nabi kata, amalan yang hebat yang aku lakukan belum melayakkan aku masuk syurga. Jadi apa nak dibanggakan? Lepas tu lagi tua apa dia? Saya cerita ni sebagai mendorong orang lain. Amalan kamu ni, satu, belum tentu betul. Yang kedua, kalau betul, belum tentu ikhlas. Yang ketiga, kalau ikhlas, belum tentu diterima. Jadi, apa yang kamu nak dorong orang dengan amalan kamu? Boleh faham? Kalau kita nak dorong orang supaya beramal, buat contoh siapa? Contoh Nabi lah. Contoh Nabi, contoh para sahabat, kan? Dan confirm amalan mereka betul dan mereka tak akan riak. Sebab mereka dah mati. Tapi kalau cerita amalan kita, kadang-kadang ada tak riak tu? Bang, boleh tak cerita sikit amalan awak ni? Saya nampak baguslah. Saya sejak masuk kelas tadabbur ni 2 tahun lepas lah, solat Jumaat tak pernah tinggal. Ada tak unsur riak? Kelas tak pernah ponteng. Ustaz belum sampai saya dah ada dalam kelas, kan? Lepas tu biasa kalau makanan tu biasa saya tak pernah miss. Bukan miss makan lah, miss bawa, kan? Jadi Nabi kata, walaupun amalan aku hebat, tapi tak menjadikan aku layak masuk syurga. Jadi jangan berbangga, jangan cerita pada orang. Illa, melainkan an yataghammadiyallah, melainkan Allah yataghammada, meliputi. Melainkan Allah meliputi aku dengan keampunan dan rahmatnya. Sebab tu aku boleh masuk syurga. Keampunan Allah dan rahmat Allah sentiasa bersama aku. Yang tu yang melayakkan aku masuk syurga. Dan sebab itulah setiap selepas apa saja amalan, kita disunatkan buat apa? Istighfar. Lepas solat pertama sekali, jangan sebut Alhamdulillah. Assalamualaikum, Alhamdulillah, habis solat. Jangan. Sebab apa? Kan
Kenapa tak boleh kata Alhamdulillah? Sedangkan selesai solat kan bagus. Kenapa tak boleh kata Alhamdulillah? Ha? Tak ada jaminan solat betul, tak ada jaminan solat diterima. Istighfar dulu. Mungkin dengan istighfar tu menampung solat kita yang kurang. Lepas, apa lagi? Ha? Lepas majlis ilmu, istighfar tak? Istighfar, walaupun lepas tu ada makan. Baca tasbih kafarah. Haji Allah sebut dalam surah Baqarah. Tengah-tengah buat haji pun banyakkan istighfar. Dan bila buka kota Mekah, Allah perintah Nabi apa dah? Buka kota Mekah, bukan dosa, bukan maksiat. Tapi Allah perintah Nabi buat apa lepas dibuka kota Mekah? Apa ayat tu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Lepas buka kota Mekah, bukan dosa. Allah kata istighfar. Dan lagi tu apa dah? Allah sebut sifat orang bertakwa, iaitu bangun malam. Bangun malam buat apa? Solat. Tapi di hujung waktu sahur, setelah dia solat sekian lama, di hujung dekat-dekat subuh waktu sahur, apa yang dia buat setelah dia solat? Ha? Istighfar. Surah apa? Az-Zariyat. Ayat? Salah satu ayat dalam surah Az-Zariyat. Cuba buka ayat 15-16 ke? Saya tak bagi. 17-18. Okey. Boleh turun sikit ya? Ayat 16. Okey. Allah sebut orang-orang bertakwa boleh masuk syurga. Kenapa? Allah bagi tu nikmat dalam syurga, akhizina ma atahum rabbuhum. Bila orang bertakwa masuk syurga, kerja dia beda. Kerja dia ambil je. Ambil apa yang Allah bagi pada mereka, segala nikmat Allah. Makanan, minuman, buahan, bidadari. Dia ambil je kerja dia. Innahum, kenapa mereka dapat nikmat itu? Sesungguhnya mereka kanu adalah qabla zalik, sebelum masuk syurga, iaitu masyarakat dunia, adalah muhsinin. Kita pun tanya, apa makna muhsinin? Apa ciri-ciri muhsinin? Allah bagi tahu. Ciri-ciri muhsinin ialah kanu adalah mereka qalilan, sedikit minal lail, daripada malam, ma yahja'un, mereka tidur. Mana sikit tidur, mana yang banyak ialah berjaga. Ini ciri-ciri orang bertakwa ataupun muhsinin. Kalau orang tanya apa ciri muhsinin, ini pertama sekali solat malam. Allah tak sebut solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu mungkin belum tentu dia muhsinin. Maka Allah kata fawailun lil musallin. Tapi tak cukup dengan solat malam yang lama. Wabil ashar, di ashar ni sahru, waktu sahur. Bila waktu sahur? Dia dekat-dekat nak azan, itu dipanggil waktu sahur. Sebab itulah ada orang dia kata dia dah sahur. Pukul berapa? Pukul 12. Itu bukan sahur. Sahur dekat-dekat subuh. Ada pula sahur masa more itu kan. Itu bukan sahur. Okey. Setelah solat malam lama, di waktu sahur mereka yastaghfirun, minta ampun. Pelik kan? Pelik tak? Solat malam minta ampun. Solat malam dosa ke? Tak. Biasa minta ampun ni selepas solat ke ataupun selepas buat dosa? Tapi kenapa dia minta ampun selepas beribadat solat malam?
Orang beriman, semakin dia beribadat, semakin dia takut ibadat tak diterima. Jadi ketakutan tu membawa dia istighfar. Okey, ini sifat muhsinin ataupun muttaqin. Tak cukup. Sebab ni baru hubungan dengan Allah. Ada satu lagi. Wa fi amwalihim. Dalam harta-harta mereka ni ada hak lis-sa'il wal mahrum. Untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Ini hubungan dengan siapa ni? Jadi kalau dia solat malam je tapi tak ada sedekah pada orang miskin, tak ada bantu orang susah, dia bukan muhsinin. Muhsinin mesti dua. Satu, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi wa najaynahum, kami dan selamatkan mereka min azabin ghalis, dari yang berat. Apa maksud azab yang berat ni? Ialah apa maksud tu? Azab yang berat dan keras. Azab apa tu? Ada dua pendapat. Pertama, azab di akhirat. Sebab yang azab dunia Allah dah sebut atas ni, kami selamatkan Hud dan orang beriman daripada azab kat dunia, iaitu angin. Maka selepas tu bermakna azab di akhirat. Tapi ada juga ahli tafsir mengatakan kami selamatkan mereka daripada azab yang berat, iaitu angin yang kuat tu. Mana mengulangi yang atas tu. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ini penutup. 59 dan 60. Watilka, dan demikian itulah Ad, kaum Ad. Itulah kisah kaum Ad. Kenapa mereka diazab? Sebab jahadu. Mereka kufur ataupun engkar. Engkar apa ni? Ayat-ayat Tuhan mereka. Pencipta mereka. Apa dia ayat-ayat Tuhan mereka? Apa dia? Ada dua kan? Ayat, bila sebut ayat Allah ni ada dua. Satu, mukjizat ataupun ayat kauniyah, ciptaan Allah. Yang kedua, syar'i, iaitu ayat-ayat dalam kitab setiap Nabi. Jadi jenayah paling besar ialah mengingkari ayat Allah. Nak ingkar ayat manusia mungkin dosa, tapi dosa kecil, dan mungkin tak berdosa pun. Nak mengingkari kata Tok Guru bukan masalah besar. Maka kata Imam Malik, semua kata-kata manusia boleh diambil dan boleh kamu nak tolak, walaupun kata Imam Malik sendiri, kecuali kata-kata ni Tuhan punya kubur. Imam Malik masa tu mengajar di Masjid Nabawi dekat kubur Nabi. Semua kata-kata manusia kamu boleh ambil dan kamu boleh tolak, sebab dia bukan wahyu. Kecuali kata-kata Rasulullah, wajib kamu ambil, sebab dia adalah wahyu. Jadi jenayah besar mengingkari ayat Allah. Yang kedua, wa asau, dan mereka asau apa dia? Derhaka Rasulahu. Ni seorang ke ramai ni? Ramai Rasul-rasulnya. Kalau seorang apa dia? Kalau seorang Rasulun. Kalau mufrad. Kalau jamak Rusul. Tengok
keunikan masyarakat. Seorang berapa huruf? 4. Bila menunjukkan ramai berapa huruf? Ada tak bahasa kat dunia macam tu? Semakin menunjukkan ramai, semakin bukan setakat perkataan tak bertambah, huruf dikurangkan. Lagi hebat apa dah? Ada yang satu dengan banyak berbeza dengan baris je. Contoh. Asadun. Apa makna asadun? Singa. Sekor ke ramai? Sekor ke banyak? Okey, jadikan banyak. Ubah baris je. Usudun. Jadi banyak. Tukar baris je. Kalau Melayu kena tambah apa? Singa. Kan? Belajar baris je. Kan mudah. Okey, sekarang Allah kata Ad. Jenayah besar mereka pertama mengingkari ayat Allah. Yang kedua, derhaka pada Rasul. Sekarang kaum Ad, dia derhaka pada banyak Rasul ke ataupun satu Rasul je? Siapa Rasulnya? Hud kan? Tapi kenapa Allah sebut mereka derhaka Rasul-Rasul? Sedangkan kaum Ad satu Rasul je. Apa dia? Tengok tadabbur Al-Quran. Allah nak bagi isyarat. Satu, derhaka Rasul, jenayah besar. Yang kedua, derhaka satu Rasul sama seperti derhaka semua Rasul. Ustaz, saya nak beriman dengan Nabi Isa je. Nabi lain saya tak boleh. Sebenarnya kamu tolak semua sekali. Saya nak beriman dengan Nabi Muhammad je. Nabi Isa ni susahlah sikit lah. Sebenarnya Nabi Muhammad kamu tolak. Sebab apa? Semua para rasul diutuskan oleh Tuhan yang sama. Adakah yang jenis ambil rasul ni tolak rasul lain? Ada? Yahudi, Kristian. Ada yang tolak rasul, semua rasul, dia buat rasul sendiri. Ada juga. Siapa tu? Rasul dari. Bukan. Syiah dah tolak semua rasul kan? Dia ganti dengan apa? Ali. Kononnya lah. Ali pun dia tolak sebenarnya. Rasul dari adik-beradik Muqtadari lah. Okey. Jadi ambil perhatian derhaka pada Rasul satu jenayah besar. Jadi jangan main-main dengan Rasulullah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu. Nak derhaka pada guru, okey lagi. Kan? Guru jangan kecil hatilah sebab kamu guru biasa je. Bukan Rasul pun. Tapi kalau derhaka ataupun tolak sunnah Nabi, akibatnya sangat besar. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca dari hujung. Daripada Nabi SAW. Annahu qala. Dia berkata, kullu ummati. Terjemah. Kullu, semua ummati. Bila sebut semua umat Nabi Muhammad ni, maksud semua ke ataupun orang Islam saja? Orang Islam saja? Mana adik tahu? Pandai dia menjawab. Bagus. Walaupun jawapannya tak tepat. Jadi bila sebut umat Nabi Muhammad, maksud semua tak orang kafir dan orang Islam? Maksud semua kan? Apa ni? Lim Guae, masuk tak umat Nabi Muhammad? Masuk kan? Kapasing? So. Cuma umat Nabi Muhammad ni terbagi pada dua. Ada dua jenis umat. Ada dua kan? Satu, ummatud dakwah. Yang kedua, ummatun apa dia? Mustajabah.
Satu umat yang dakwah sampai padanya tapi dia tak beriman. Termasuklah orang kafir, Cina, India. Yang kedua, umat mustajabah. Umat yang dakwah sampai dan beriman. Iaitu orang Islam. Okey, Nabi kata apa? Semua umatku yadkhulunal jannah, masuk surga. Oh, lega. Nanti lagi tak habis lagi. Illa, kecuali man aba. Siapa yang enggan. Semua boleh masuk syurga kecuali yang enggan tak boleh masuk. Sahabat pun bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, macam mana orang yang derhaka engkau ni? Nabi pun jawab, man ata'ani, siapa yang taat padaku dan ikut aku, dakhalal jannah, masuk syurga. Wa man asani, dan siapa yang derhaka padaku, termasuklah yang menolak sunnahku, faqad abah, dialah orang yang enggan. Dan yang enggan ni Nabi tak sebut masuk neraka, itu bahasa Nabi lah. Tapi kita boleh faham masuk neraka kan? Sebab di akhirat dua je, tidak surga. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Tapi Nabi tak sebut, sebab bahasa Nabi menjaga bahasa tu. Faham sendirilah. Tengok ustaz, dia Nabi tak sebut masuk neraka, ustaz sebut pula. Pandai-pandai ustaz ni. Habis kalau tak masuk syurga, nak masuk apa? Ada tempat yang ketiga di akhirat? Ada? Apa dia? Oh, tak ada. Oh, bagus adik ni. Adik pernah pergi ya? Apa nama dia? Tak, Al-A'raf tu tempat transit, bukan kekal. Transit je. Itu pun ada pendapat mengatakan tempat manusia yang timbangan amalannya, yang jahat dan baik sama. Lepas tu terserah pada Allah. Allah nak masuk ke neraka dulu ataupun terus ke syurga. Okey? Jadi ayat ni sama dengan, hadis ni sama dengan maksud ayat tadi. Jenayah besar dua. Satu, derhaka ayat Allah. Yang kedua, derhaka semua para rasul. Jadi Nabi kata siapa yang derhaka, dia tak boleh masuk syurga. Okey, wattaba'u, dan mereka ikut amra. Amra apa dia? Perintah atau urusan kulli, setiap jabbar. Jabbar ni makna orang yang diktator, yang suka menggunakan kuasa untuk memaksa orang ikut kehendaknya. Ini terjemah apa tu? Penguasa. Anid, yang degil. Siapa nama Anid, tukar nama. Anid, degil. Penguasa yang degil, iaitu degil, tak nak beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah seolah Allah nak bagi tahu sifat-sifat kaum Ad yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah. Satu, sifatnya apa? Tolak ayat-ayat Allah. Yang kedua, derhaka pada Rasul, tolak Rasul lah. Yang ketiga, ni yang ketiga, iaitu ikut pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Okey, last. Ayat terakhir. Kisah kedua dalam surah Hud, iaitu kisah kaum Ad. Ini ayat terakhir. Wa utbi'u, dan mereka diikuti. Mereka ni kaum Ad. Fi hadhid dunya, dalam dunia ini ataupun dalam kehidupan dunia ini, la'natan. Laknat. Apa makna laknat? Jauh. Apa maksud dia?
hasil mereka buat 3 jenayah tadi, hidup mereka sentiasa dilaknat. Dan di sini Allah tak sebut siapa yang melaknat. Dalam tafsir, saya lupa tafsir apa, yang melaknatnya ialah Allah dan orang-orang yang beriman. Yang melaknatnya ialah Allah dan orang-orang yang beriman. Dan ada juga antara sebab manusia dilaknat. Ada beberapa sebab dalam Al-Quran Allah sebut. Antaranya apa? Antara sebab manusia dilaknat. Apa dia? Ha? Tak faham Quran. Ada dalil? Ha? Ada dalil? Ayolah, apa tu? Ha. Innal ladzina ayat surah Baqarah 159. Al-Baqarah 159. Cuba terjemah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalna, apa yang kami telah turunkan, iaitu Al-Quran lah. Jadi sembunyi apa yang kami turun, iaitu Al-Quran, minal bayyinat, daripada benda yang Quran tu cukup jelas. Kenapa nak sembunyikan? Wal huda, dan Quran juga berbentuk petunjuk. Kenapa nak sembunyikan? Dia boleh menunjuk manusia kepada jalan yang benar. Min ba'di ma bayyanahu linnas, dari selepas apa yang kami telah jelaskannya kepada semua manusia. Fil kitab, dalam kitab, iaitu dalam Quran. Tapi dah jelas, tapi mereka sembunyikan. Maka Allah kata balasannya ulaika, mereka itu yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Allah guna fi'il apa tu? Yal'an. Fi'il mudhari' menunjukkan Allah sentiasa melaknat mereka, dan bukan Allah sahaja. Wa yal'anuhumul la'inun, dan la'inun ni para pelaknat. Allah tak sebut siapa. Cuma Allah kata para pelaknat juga sentiasa melaknat mereka. Dalam tafsir, bila Allah tak sebut, umum. Orang Islam pun laknat, orang kafir pun laknat, jin pun laknat, malaikat pun melaknat. Siapa ni? Yang sembunyikan ilmu. Kenapa orang kafir laknat juga? Mungkin dia rasa aku kafir ni, aku tak tahu tauhid, sebab kamu yang berilmu tak sampaikan, celaka kamu. Jadi jenayah sembunyikan ilmu adalah jenayah yang sangat-sangat berat, sehingga semua makhluk Allah melaknat dia. Kalau kita nak sembunyi, kita dapat ilmu daripada guru kita, amalan-amalan tertentulah. Bila orang minta, kita tak nak bagi tahu, kena laknat ke? Tak kena laknat, tak ada dalil pun. Tapi kalau ayat Quran kamu tahu, kamu tak sampaikan. Sunnah Nabi kamu tahu, kamu tak sampaikan. Takut-takut termasuk orang yang dilaknat. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, mereka ini diikuti dalam kehidupan dunia, laknat. Dan wa yaumal qiyamah, mereka dilaknat sampai ke hari kiamat. Ala, dan hari kiamat. Ala, ingatlah. Inna, sesungguhnya Ad, kaum Ad, kafaru, mereka ingkar Rabbahum, pencipta mereka. Ala, ingatlah. Bu'dan, bu'dan apa dia? Jauh. Jauh ni dalam tafsir juga mengatakan jauh daripada rahmat Allah, iaitu juga bermakna laknat. Jauh dari rahmat Allah bagi
bagi kaum Ad. Iaitu kaum kepada Hud. Bagi Ad iaitu kaum kepada Nabi Hud AS. Okey. Bolehkah? Jadi ayat 59 Allah beritahu sifat kaum Ad. 3. Pertama, derhaka ayat Allah. Yang kedua, derhaka pada Rasul. Yang ketiga, ikut pemimpin yang zalim. Ayat 60 Allah beritahu keadaan. Hal keadaan mereka setelah ada 3 sifat tu. Apa keadaan mereka? Sentiasa dilaknat sepanjang hidup dunia sampai ke akhirat. Tengok pilihan yang Nabi Hud bagi pada mereka pada istighfar, dapat rezeki, dapat kekuatan. Tapi yang dipilih pada azab angin yang dahsyat, kemudian hidup sentiasa dilaknat, dan di akhirat azabnya lagi dahsyat. Adik umur berapa, Dik? Berapa? Umur berapa? 9 tahun. Oh, sama ya ni? Oh, 8. Ini? Oh, Masya Allah. Seorang pun tak tidur, tak mengantuk lah. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita besok ada kelas pagi besok pukul 10 pagi. Tadabbur surah baru. Kita dah habis surah Al-An'am. Di besok kita sambung surah Az-Zukhruf. Kemudian malam belum tentu lagi ada ke tak ada. Tengok kita tengok cuaca. Nanti saya maklumkan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنم